sendiri bawa engkau lain malam. Okay, Assalamualaikum. Mana korang? Korang ke mana semua ni? Dah balik kampung ke? Dah mari dekat sini dah. Okay, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni saya nak menceritakan sebuah kereta personal juga. Itu hari kereta personal juga, hari ni pun kereta personal juga. Korang boleh tengok live, masuk dulu untuk tengok live saya dah. Like ataupun share, kongsi kepada sahabat-sahabat semua, grup-grup sebelah ataupun saudara mara. Alhamdulillah, hari ni cuaca agak baik daripada semalam. Semalam cuaca hujan, daripada tengah hari lagi hujan, tak berhenti-henti sampai ke malam. Kita buat kerja bengkel kecil. Biasalah, bengkel kampung mesti banjir. Banjir, cari sepana. Buat kerja pun semalam, air penuh. Malam hujan lebat. Hujan sangat lebat semalam. Hari ni cuaca agak baik, tak macam semalam. Malam daripada tengah hari lagi pukul 1 saya ingat hujan lebat sampai malam. Buat kerja dengan tengah hujan, nak siapkan kereta customer. Rasa buat kerja walaupun hujan sekalipun. Korang boleh menonton saya punya live yang menceritakan pasal masalah kereta korang. Live saya Encik Zul ataupun page Ju Motorsport. Okey. Habis big kita nak repair kereta. Boleh bang. Nanti WhatsApp. Sebab saya sekarang ni kereta banyak. Dekat luar tu ada 2-3 biji lagi parking atas padang tu, tak buat-buat lagi. Sebab masa terhad, kereta banyak. Budak kerja dah lari. Tu terpaksa kena hold dulu. Buat yang mana boleh siap dulu. Terpaksa siapkan kereta customer yang first dulu. Tu ada orang call semalam nak buat top overhaul, kita terpaksa untuk hold dulu. Sebab budak kerja tak ada sekarang ni. Tengah mencari budak kerja lagi. Tu kereta customer terbengkalai. Tak tahulah budak kerja. Mungkin nak kerja separuh hari ke macam mana. Kerja sekejap dah lari dah. Kita dah tanya, kalau nak kerja tak ada masalah. Janji rajin bekerja. Hari awal buat kerja cun, buat kereta customer cun. Tu yang kita nak. Ni kalau mari pun tak apa nak mari. Kerja pun tak pacung. Teruk je. Tak ada masalah. Kalau sesiapa nak bekerja, boleh roger saya bagi tahu. Kalau yang boleh buat kereta petrol ataupun diesel, tak kira lah kereta ataupun lori, roger je. Sebab kita tengah mencari budak kerja sekarang ni. Budak kerja tak ada sekarang ni. Tu yang jadi gila sikit ni. Kerja masa. Hari-hari balik pukul 11 malam, pukul 12 malam. Semalam nasib baik awal. Lepas isyak pukul 8 lebih dah balik dah. Tidak, pukul 12, pukul 11 dengan makan pun tak tahu ke mana. Rumah pun tak jumpa lagi. Kejar masa punya pasal. Nak siapkan kereta customer. Yang atas tu ada parking lagi dekat atas, dekat badan tu. Tak buat lagi kereta. Terlampau sibuk sekarang ni. Mengejar masa. Korang boleh like ataupun share bagi tahu kepada sahabat-sahabat korang. Saya hanya menceritakan pasal masalah kenderaan korang sahaja. Tiada benda lain. Ilmu yang serba sedikit kita kongsikan kepada orang ramai. Kalau korang terjadinya masalah macam ni, korang boleh tengok saya punya live, boleh buat sendiri. Benda yang boleh buat, buat je. Tapi kalau tak boleh buat, jangan nak memandai-mandai. Seeloknya hantai kedai, bengkel ataupun mekanik berdekatan untuk mengelakkan terjadinya benda yang di luar jagaan kita. Nanti benda yang kita tak boleh buat, kita memandai-mandai, benda agak murah. Bila kita pandai-pandai buat sendiri, kos jadi terlampau tinggi sebab rosak benda lain pula.
Okey, korang masuk dulu untuk live saya ni. Share dulu. Kongsi. Saya tak nak benda lain, kongsi je. Korang kongsi pun dah cukup, baik dah. Dah cukup, bagus dah. Untuk saya buat live untuk korang ni. Okey, sekarang ni saya nak menceritakan kepada korang kereta Persona. Kereta Persona semalam datang dengan towing. Kereta ni semalam hujan lebat. Owner tak tahu daripada mana, dia kata dia kena dekat Sungai Raman. Kat Sungai Raman nak pergi Bangi. Dia kata keretanya langgar air. Air tak banyak lah, bukan air banjir lah. Air hujan macam tu lah, air bertakung. So kereta tiba-tiba mati. Walaupun dia start, dah terus kosong. Walaupun start api semua. Kalau korang boleh tengok, nanti tunjukkan dekat korang. Dekat meter ni, owner buka kunci semua lampu dekat meter memang menyala. Cuma nak krem memang kosong. Sebab kereta tu dia langgar air, bukan air banjir lah. Kira air bertakung waktu hujan. Sebab semalam hujan lebat. So kereta terus mati. Dia start balik kosong. Walaupun lampu dah naik dekat meter, kosong. Kalau jagaan kita yang biasa berlaku, yang selalu berlaku tu, starter bermasalah, memang dia kosong macam tu. Sebab kita buka kunci sekalipun, walaupun kita buka kunci tu, saya dah cabut kepala bateri. Walaupun kita buka kunci, lampu dekat meter, walaupun kita buka kunci sekalipun, walaupun lampu dekat meter ni naik tapi kosong, selalu terjadi starter. Tapi kalau dia dah langgar air waktu hujan, air bertakung, bukan starter lah tu, kemungkinan masuk air. So kita dah buka semua, buka wire-wiring dia semua. Sebab benda masuk air, kena cek berkaitan wiring, tak payah cek benda lain. Sebab air mesti masuk dekat wiring yang membuat keretanya shock, tu je. So wiring kita dah buka semua, coil kita dah buka, ni dia punya soket kita dah buka semua, dah tanggal semua, kita tembak angin semua. Dia punya fuse box pun kita buka semua. So kita dapati fuse box ni memang tak masuk air. Air memang tak ada masuk. Memang tak ada masuk air. Cuma dia punya fuse je. Fuse ada putus. Dia punya fuse ada putus. So saya gantikan fuse lain masuk dekat sini. Sama juga putus juga. Kita boleh jangkaan, boleh fikir terus. Kalau kita masuk fuse sekalipun, kalau dah putus, bermakna kereta dia ada shock. Ada shock yang berkemungkinan yang terjadinya sebab dia terlanggar air. Sebab terlanggar air waktu hujan lebat. So air tu masuk ke dalam. Air masuk ke dalam. Kalau korang nak tengok sebab apa dia masuk, sebab kereta ni jarang nak masuk air. Mana-mana pun tak ada masalah. Orang langgar banjir pun tak ada masalah. Air memang tak, kalau masuk air pun jarang nak berlaku bermasalah. Tu je. So sekarang ni kita dah cek, buka semua barang-barang dia. So kita dapati dekat sini, ni dekat sini dia punya wiring, ni cover dia ni. Getah ni untuk tutup dekat body. Tak nak bagi air masuk ke dalam kereta. Sebab wiring ni dia pergi ke dekat dalam. Dia pergi dekat dia punya ECU, TCU. Bila benda ni terbuka macam ni, air akan masuk ke dalam. Macam mana pun air akan terus masuk ke dalam sebabnya benda ni terbuka. Kalau benda ni, getah ni tertutup, air tak akan masuk ke dalam. So benda ni nampak dah koyak ni. Getah ni dah koyak ni. Tu yang air boleh masuk dekat dalam. So saya dah buka dekat dalam, habis semua fuse box saya buka. Ni fuse ni yang berkenaan nombor 9, dia tulis injection coil. Bermakna kita start walaupun lampu meter menyala, terus lampu meter menyala sekalipun tapi dia kosong. Kosong bermakna ada berkenaan air tu masuk dekat soket mana-mana ataupun ECU. So sekarang ni kita boleh jangkaan kalau getah ni tercabut, macam mana pun air masuk ke dalam. Dekat kapet mesti wajib ada air. Semalam kita dah jemur dah. Hari ni pun kita jemur sehari. Sekejap je lah kita jemur. Sebab kita nak cek balik. Kita cek balik untuk tahu apa punca penyakit. Takkan nak tukar semua barang untuk settlekan masalah. Gila owner. Habislah duit dalam bank. Duit Aisina pun dah habis. Nak korek bagi dekat kereta pula.
jahanam. So sekarang ni kita dah cek, memang air masuk dekat sini. Sebab getah wiring ni terbuka dan ada koyak. So kalau korang boleh tengok, dia punya ECU pun saya dah buka sekali. Dia punya ECU saya dah buka soket lah. ECU pun bawa keluar, dah tembak angin semua. Sebab benda ni masuk air boleh jadi shock. Tapi dia ada fuse dekat depan. Bila ada fuse dekat depan, dia akan pergi dekat fuse dulu. Tapi alhamdulillah lah, kereta ni pergi dekat fuse sebelum dia pergi dekat dia punya ECU. Kalau pergi dekat ECU, menangis lah owner. Mampu lah. Sebab ECU walaupun nampak benda simple macam ni, walaupun korang tengok ECU benda simple macam tu, tapi kos anggaran agak tinggi. Sebab dia ECU ni untuk kawal untuk enjin hidup. Dia salah satu benda paling utama kereta kena ada ECU. Kalau kena shock ataupun bermasalah ECU, lagi menangis owner. So nasib baik kereta dia tak pergi dekat ECU, so dia pergi dekat fuse saja. So benda tu semua soket saya dah buka dah semua, saya dah tembak angin semua, dah ganti dia punya fuse. Tapi alhamdulillah boleh start, dah boleh keren kereta dia, dah boleh hidup. So kalau korang sekarang ni sekarang ni kita tak menentu, musim hujan, panas, tak menentu. Kalau ada air bertakung, harap korang jangan bawa kereta laju-laju. Sebab air bertakung ni banyak part boleh rosak. Sebab dia air ni bila kita bawa laju, dia akan mercik dekat bahagian enjin ataupun bacah kereta ni. Kalau cover dia punya cover wiring tu tak masuk ataupun royak macam tu, boleh jadi punca juga. Bila kita langgar air banjir terlalu laju, air boleh masuk ke dalam, boleh merosakkan part-part kereta korang. Kalau nampak air tu agak slow je. Sebab takut rugi poket anda. Benda ni kita tak jangka. Kadang-kadang orang langgar banjir, alternator kom, benda tak ada masalah pun, selalu basuh enjin. Kita basuh enjin, pergi dekat kedai ataupun basuh dekat rumah, penuh air sabun semua ada, tapi tak ada masalah. Alternator tak ada masalah. Tapi benda nak terjadi, kita langgar air sikit pun dah kena alternator, kom alternator. Dah satu hal nak tukar alternator. Sebab alternator bukan harga murah macam kita beli coklat ataupun sebagainya. Sebab benda tu kos anggaran tinggi. Walaupun ada recom sekalipun, kalau original dah kom, sakit kepala juga untuk kita tukar benda lain. So sekarang ni kereta ni kita dah cek dah sebagainya. Kita dah cek memang berpunca air masuk daripada dalam. Dia masuk daripada dia punya getah tu. Sebab getah tu koyak. Kita boleh tengok dia punya kapek. Kalau korang boleh tengok dia punya kapek. Dia punya kapek masuk air. Ada lembab-lembab masuk air lah. So sekarang ni kita dah buka semua, kita dah tembak angin. Tapi alhamdulillah kereta ni dah boleh start. Sebab dia pergi dekat fuse saja. Sebelum korang nak tukar fuse ke apa, cek dulu dekat mana soket tu masuk air, tembak angin dulu sebelum untuk tukar fuse. Sebab kalau korang tukar fuse juga, sama juga dia akan putus juga. Sebab air tu masuk dekat soket, kereta akan jadi shock. Okey, sekarang ni saya tunjuk dekat korang yang kereta ni dah boleh start dah. Sebab hanya fuse saja. Sebab owner kos semalam pun dia dah risau dah. Dia tanya semalam berapa habis buat kereta. Saya bagi tahu dia tak boleh cakap anggaran berapa sebab kita tak cek lagi apa masalah kereta abang, masuk air dekat mana, tak tahu lagi punca apa, sebab apa masuk air tu, kita tak boleh cek lagi, tak boleh tahu. Sebab hanya cakap dengan telefon saja. Abang macam mana pun sekalipun abang kena bawa datang kereta, kalau tak boleh bergerak kena datang dengan towing, baru saya cek apa yang rosak, masuk air dekat mana. So bila sampai dekat sini semalam pun kita tak sempat nak buat. Hari ni pun kita jemur dulu. Tadi ada waktu sekejap kita cek kereta dia. Kita dah jumpa lah penyakit tu.
hanya air masuk daripada sini saja. Tapi walaupun dia punya soket ECU basah sekalipun, tapi alhamdulillah ECU dia tak ada bermasalah. Tak ada masalah kita tembak balik angin sebab air dekat ECU tu yang terjadinya fuse ni putus. Fuse ni putus sebab air yang masuk dekat dalam kena dekat dia punya soket ECU tu yang putus. So sekarang ni kereta abang tak payah risaulah. Tak payah nak pening-pening nak risau takut kos anggaran tu tinggi ke apa, tak ada masalah. Tak payah risau. Kita dah jumpa dah penyakit. Kita dah cari, dah jumpa dah. Tak ada masalah. Tak adalah nak pening-pening nak fikir habis 1000 ke habis 800, 900, 700, 7600 ke, tak payah fikir. Sebab kereta ni hanya air masuk dalam soket saja. So sekarang ni dah tak ada masalah. Sekejap Okey, sekarang ni kita terus start kereta ni. Ya, kita terus start. Sebab benda tu benda simple je. Benda simple, tapi kalau korang nak langgar banjir, hati-hati. Nak langgar laju-laju, beringat sebelum terkena. So sekarang ni kita dah buka benda semua tu. ECU pun kita dah buka, kita dah tembak angin. Dah tak ada bermasalah lah. Sekarang ni dah boleh start macam biasa. Kalau kita mati enjin balik, kita start. Semalam pun owner buat macam ni. Memang naik semua lampu dekat meter, tapi cuma nak start je tak boleh. Cuma nak start je tak boleh sebab air masuk terlalu banyak dekat dia punya ECU, dekat dia punya soket ECU. So terjadinya putus fuse. Sekarang ni benda boleh settle. Kita hanya tembak angin saja. Dia punya kotak fuse dan soket semua tukar fuse balik. So fuse tu dah tak ada putus lagi. Sekarang ni kita dah buka kunci, kereta ni dah boleh start macam biasa. Kalau korang boleh dengar, kereta ni dah tak ada bermasalah, boleh start macam biasa. Okey. Owner tak payah nak pening lah. Tak payah nak pening takut part lain rosak ke apa benda, ECU shock ke apa, tak ada. Tak ada bermasalah. Sebab dia nak pergi dekat ECU tu, mesti dia akan pergi dekat fuse. Punca benda paling utama, kalau masuk air dia akan pergi dekat fuse dulu. Tu je nak bagi tahu dekat owner, dekat korang semua. Kalau getah tu terbuka ke dekat kereta korang, ataupun ada lubang-lubang yang tak tutup, kalau langgar air banjir ke apa, berhati-hati takut air masuk dekat dalam, boleh pergi dekat wayar ni korang, fuse korang ataupun ECU korang. Tu je. Nak langgar air tak ada masalah. Korang nak bawa 100 pun tak ada masalah, tapi korang sendirilah yang tanggung. Kalau kena benda tu nilai agak tinggi, menangis nak tukar benda-benda ni. Barang kereta bukan macam barang motor ataupun macam barang basikal. Barang agak tinggi. Kalau kena dekat part-part yang berkaitan harga tinggi, boleh pokai, menangis nak tukar tu. Okey, agak sampai situ saja saya boleh ceritakan korang pasal kereta Personal. Agak korang boleh bermanfaat dengan ilmu yang saya bagi tu. Ilmu yang serba sedikit, tak banyak ilmu tu. Kalau korang terjadi macam tu, boleh buat sendiri. Korang boleh buat je, tak ada masalah. Jimat sikit poket. Agak korang boleh ambil video saya ni, live saya ni untuk korang belajar, ataupun kereta-kereta korang bermasalah, saudara bermasalah, sahabat-sahabat bermasalah, boleh je, tak ada masalah. Okey, sampai sini saja saya boleh ceritakan pada korang kereta Personal ni. Kereta Personal yang langgar air banjir, yang buat shock, kereta kosong, start terus, tak boleh keren langsung. Walaupun lampu naik sekalipun, tak boleh keren. Agak korang boleh bermanfaat dengan ilmu yang serba sedikit saya bagi tu. Sampai situ saja saya boleh ceritakan dekat korang. Sebab nak buat kerja lagi, nak sambung buat kerja lagi. Sebab kereta ada juga hari ni. Kereta yang, sebab kita nak settlekan kereta yang mana ada dulu, tu yang terpaksa kena hold dulu kereta lain. Ada orang datang, letak saja kereta, saya parking je dekat atas. Parking dekat atas. Sebab tak sempat masa untuk buat.
kita nak settlekan kereta yang mana ada dulu. Nak siapkan dulu, takut owner bising. Sebab dia datang awal first 4-5 hari tak siap lagi, nanti orang akan bising. Kita sebab budak kerja tak ada, kita terpaksa kena hold dulu. Orang yang nak buat top wall, ada 2 orang call nak buat top wall, tapi kita terpaksa tolak dulu. Bila ada masa baru boleh kita ambil. Sebab takut datang kereta customer tak terbuat, nanti orang marah. Okey, harap korang boleh bermanfaat dengan ilmu yang saya bagi tu, yang ilmu yang saya bercerita tu, yang ilmu yang saya kongsi tu. Sampai situ saja saya boleh bercerita tentang kereta personal warna silver ni. Saya nak buat kerja dulu. Okey. Assalamualaikum. Kita ciao dulu. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum.